Assalamualaikum. Alhamdulillah, tadi kita dah proceed untuk soalan nombor 2. Okey, dalam soalan nombor 3 sekarang, dia given data tu, so data dia lebih besar lah, 17, 11 and continuous sampai 15. Okey, so dalam soalan ni dia masih tanya mode, mean, standard deviation dengan interquartile range. So for question 3, 3A, kita nak cari mode, so mode dia adalah 11. 11 sebab 11 ni appears lebih kan, dia frequently. So ini ada 11, ini pun ada 11. Yang lain tu just wujud sekali sahaja. Okay, so mode dia adalah 11. Okay, untuk nilai mean, kita total up data-data yang ada and then bahagi dengan the numbers of data. So kita akan dapat jawapan 14.43. Okay, untuk soalan standard deviation, sama macam yang soalan 2 tadi, tapi dalam kes ni sebab nombor dia besar, kena lebih be careful lah, lebih hati-hatilah untuk cari nilai square dia. So kita tambahkan semua and then dapat nilai ni, menggantikan dalam formula dan dapatlah jawapan dia 2.6. Okey, untuk soalan 2D, sekarang kalau ikutkan kita ascending order. Kita ikut ascending order, kita susun semula. So, bila dah susun, kita akan identify dia punya third quartile and this one adalah first quartile dia. Then kita tolakkan. Third quartile minus first quartile, dapat the answer is 6. Itu adalah nilai dia punya okey, itu adalah nilai dia punya interquartile range. Okey, untuk soalan 4, dalam kes ni dia bagi sequence. So sequence-nya dah diberi Tn. So Tn-nya sekarang adalah kita letakkan dia nak cari first 3 term. So kita carilah T1, T2, T3. Okey, inside T1 kita ganti dekat n dia 1, T2 ganti dekat n tu 2, T3 kita ganti dekat n dia adalah 3 dan kita kira dapatlah dia punya jawapan dia. Okay, for question 4B, kita tengok dia nak sum of first 2 term. For sum of first 2 term, kita just tambahkan T1 tambah dengan T2. So the answer is 3. Okay, untuk soalan 5, soalan ni adalah berkaitan dengan arithmetic progression. Okey, untuk soalan ni dia dah bagi dia punya first term. First term dia ni sebenarnya adalah nilai A lah yang ni kita dah keluarkan ni. A sama dengan 9, T4 adalah fourth term. So sama dengan 18. And then kita ganti dalam dia punya pengiraan dia 9 plus 4 sebab fourth term, kita tolak dengan 1 D. Sebab kita nak cari D. Okey, equal to 18. And kita solve, dapatlah D dia adalah 3. Okay, for question B, dia minta cari ninth term, term yang ke-9. So, kita gantikanlah dalam dia punya formula dia. So, kita akan dapat 9 plus 9 minus 1 in bracket 3. Sebab ini adalah dia punya D yang kita dah dapat tadi. So, kita akan dapat jawapannya adalah 33. Okay, for question C, dia nak sum. So, sum untuk first 2 term. Okay, so kita pun ambil 9 plus, ini adalah pengiraan untuk T2 ataupun second term. So 9 tambah 12, dapatlah jawapannya adalah 21. Okay, last soalan nombor 6. Soalan nombor 6 dia bagi pula geometric progression. So inside this geometric progression paling penting kena tahu dia punya common ratio. Common ratio adalah Tn plus 1 bahagi dengan Tn. So dalam kata lainnya kalau ini T2, ini T1 lah. Kalau ini T3, ini T2. So kita gantikan dan dapatlah dia punya jawapan. P dia adalah 12. Okey, untuk 6B agak complicated sikit sebab dia dah melibatkan quadratic equation. So solve seperti biasa. Quadratic expand dahulu ni bracket tu. And then cari nilai dia punya factorize dia tu, dapatkan nilai dia and dapatlah dua jawapan sama ada 7
ataupun negatif 25. Okey, sekarang kita cuba semak jawapan kita tadi. Betul tak jawapan untuk question 2 tadi itu adalah 3.25 untuk mean, lepas tu 1.39 untuk standard deviation. So dalam kes ni kita guna calculator ni. So make sure kita mestilah dalam term SD. Tapi sebelum tu kita clearkan dulu ni. Okay, kita ambil semula mod 1. Mod sekali lagi nampak SD kat sini, kita pilih SD. Okay, so kita masukkan datanya. For empty. Okay, data dah ada 1 dalam tu, masukkan for lagi. Empty. And then kita masukkan 3. Empty. 3 lagi. Empty. Masukkan 3. Empty. Okay, masukkan 2. Empty. 1. Empty. Ataupun M plus kat situ. Okay, 6 M plus. Okay, so sekarang data dah ada 8. Okay. Kita sekarang bila dah ada 8 data, first kali kita tekan shift, tekan 1. Okay. Display dia akan dapat ni lah summation x squared, summation x dengan n. So kita nak cari dulu, betul tak summation x kita adalah nilainya adalah 26. So kita tekan 2. Okay, dapat 26. Semula shift 1, kita ambil pula 1. InsyaAllah jawapannya adalah 100. Sama dengan pengiraan tadilah. Okay, sekarang kita nak semak untuk min. Kita tekan shift 2 pula. Okay, dalam kes ni dia wujud 1 untuk min, 2 untuk dia punya nilai standard deviation. Okay, so soalan 1. Untuk 1, kita tekan 1. Kita akan dapat jawapannya 3.25 seperti pengiraan kita. Okey, tekan shift 2, kita pilih 2 pula. Sama dengan dia akan keluar 1.39. Okey. Okey, kita semak pula untuk soalan 6. Kita pilih soalan 6B lah. 6B sebab ada 2 jawapan tadi kan. Betul tak jawapannya ni? Ini ada positif, ini ada negatif. Okey. So kalau kita gantikan 7 dalam pengiraan kita, kita akan dapat dia punya ratio dia adalah 1/4. Dan kalau kita ganti negatif 25, kita akan dapat dia punya ratio dia, common ratio dia adalah negatif 1/4. So dua-dua jawapan tu adalah tepat lah. Okay. So setakat itu sahaja. Good luck untuk you all punya test 3. Wish you all the best. Buat revision tu, tengok balik kat mana ada salah, kat mana ada ralat yang you all dah buat tu, check semula. Tengok dia punya formula, make sure everything tepat lah dengan dia punya formula yang perlu digunakan. Okay, the most important adalah you all jangan keliru antara arithmetic progression dengan geometric progression. Paling mudah arithmetic dia ada D. Okay, common difference. Kalau geometric progression pula dia ada R, common ratio. Okay, I think that's all for our revision. Wish you all the best. Good luck.